Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syahinda binti Muhammad Abdul Aziz. Saya dan grup saya akan membicarakan tentang peranan MARA kepada usahawan Melayu ataupun Bumi Putra. Okey, pertama sekali, MARA cukup sinonim dengan keusahawanan dan pendidikan. Menjadi nadi kepada Bumi Putra sejak penubuhan pada 1 Mac 1966. Apakah hala tuju dan matlamat yang dicapai dalam usaha memperkasakan peranan membangunkan Bumi Putra? Bumi Putra mesti mempunyai ilmu pengetahuan atau pendidikan untuk memperkasakan penguasaan ekonomi dan peningkatan pemilikan ekuiti, terutama melalui aktiviti keusahawanan. Selain itu, memperkasakan penguasaan ekonomi dan peningkatan pemilikan ekuiti terutama melalui aktiviti keusahawanan. Selain itu, moto MARA sendiri keusahawanan dan pendidikan global, bukan pendidikan dan keusahawanan global. Ada sebab kenapa keusahawanan disebut dahulu. Selain itu, berapakah jumlah bantuan dan pembiayaan sudah disalurkan oleh MARA untuk membantu usahawan Bumi Putra? MARA membantu sebanyak 268,994 usahawan dengan bernilai 8 bilion. Adakah MARA akan meneruskan program membabitkan kewangan untuk membantu usahawan Bumi Putra? Ya, MARA akan terus melaksanakan program membabitkan peruntukan kewangan untuk membantu kelangsungan usahawan Bumi Putra dan mematuhi syarat agar adil dan dapat memberi manfaat kepada semua lapisan usahawan. Agihan peruntukan akan dibuat dengan efisien dan agihan akan dibahagi mengikut industri, contohnya macam makanan dan minuman, automotif, gaya hidup, pembinaan dan perkhidmatan. MARA menyediakan ekosistem keusahawanan lengkap dalam membantu usahawan Bumi Putra menumpukan pembangunan keusahawanan. Program ditawarkan bertujuan menyediakan usahawan dengan ilmu perniagaan diperlukan melalui latihan dan program keusahawanan dikhas oleh MARA. Pembangunan perniagaan atau bisnes bertujuan meningkatkan kapasiti perniagaan merangkumi programnya, padanan perniagaan dan penjenamaan bersama peserta industri. Program Get to Global iaitu GTG adalah antara program disediakan oleh MARA. Membantu usahawan meningkatkan kapasiti dan keupayaan syarikat Bumi Putra agar berdaya saing menembusi pasaran antarabangsa. MARA juga menyediakan kemudahan sokongan di bawah ekosistem keusahawanan merangkumi kemudahan pembiayaan perniagaan, sewaan premis perniagaan dan khidmat nasihat. Seterusnya, MARA masih mengekalkan matlamat asal penubuhan syarikat dengan terus memberi keutamaan kepada golongan B40 dan golongan berpendapatan rendah dalam menyediakan pendidikan kualiti selaras objektif penubuhan, iaitu membantu memajukan ekonomi Bumi Putra. Bagaimanapun perlu difahamkan mandat MARA adalah untuk membangunkan rakyat dalam bidang sama ada pendidikan, keusahawanan maupun pelaburan. Di bawah kepimpinan baru MARA akan memastikan segala usaha dilakukan untuk memajukan Bumi Putra dalam pelbagai aspek. Justru sektor pendidikan, keusahawanan dan pelaburan MARA akan kita gerakkan secara bersinergi serta menyokong matlamat utama dalam usaha membangunkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra, iaitu MPPB. Berbalik kepada isu pendidikan. Sistem pendidikan MARA menitik beratkan nilai sasiah dan akhlak di samping menerapkan pengetahuan dan kemahiran sebagai asas kecemerlangan pelajar selari falsafah pendidikan MARA, iaitu pendidikan MARA adalah satu usaha berterusan berteraskan ilmu, teknologi dan nilai keusahawanan untuk membangunkan insan holistik dan seimbang. MARA kini mempunyai 342 institusi pendidikan MARA, iaitu IPMA, yang menawarkan pengajian daripada peringkat sijil hingga doktor falsafah dalam dan bidang profesional. Ekosistem pendidikan lengkap ini memberi ruang dan peluang kepada pelajar Bumi Putra untuk meningkatkan kemahiran serta teknologi
dalam pendidikan. Program pendidikan yang diberi nilai tambah sentiasa dirangka bagi melahirkan model insan berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan negara. Penajaan termasuk yuran, pengajian dan allowance bulanan untuk pelajar di IPMA masih diteruskan sama seperti dasar sedia ada, iaitu yuran pengajian dikenakan kepada semua pelajar. Begitu juga dengan pemberian allowance sara hidup kepada pelajar masih diteruskan kerana ia sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban dan kos sara hidup pelajar dalam usaha menimba ilmu hingga peringkat seterusnya. Ini termasuk yuran pengajian dan allowance bulanan bagi pelajar MRSM serta pengecualian wang caruman dan pemberian wang saku bagi pelajar memenuhi syarat bantuan kewangan MARA. Sejak penubuhan TVET MARA pada 1968 di Institut Kemahiran MARA IKM Jasin Melaka, MARA sudah menghasilkan 169,141 graduan dalam pelbagai bidang teknikal. Sehingga kini, terdapat 270 institusi pendidikan TVET MARA di seluruh negara. Ia memberi tumpuan pelbagai bidang pengkhususan teknikal di bawah 14 bidang utama pengajian, iaitu meliputi mekanikal dan pembuatan, seni bina awam, elektrik dan elektronik, minyak dan gas, kesihatan dan perubatan, bioteknologi, teknologi material, teknologi maklumat dan pengkomputeran, pengangkutan dan teknologi logistik, iaitu marine, aeroangkasa, rail dan automotif, multimedia kreatif dan seni reka, hospitality, kulinari dan pelancongan, usahawan dan teknopreneur, dandan rambut dan kecantikan, fashion dan pakaian. Transformasi TVET MARA membabitkan rasionalisasi program, iaitu peluang laluan pendidikan daripada peringkat rendah ke peringkat lebih tinggi. Industri IR 4.0 MARA merangka pelan transformasi 2018 sehingga 2028. Antaranya, koordinasi bersama agensi bagi memenuhi keperluan dan permintaan guna tenaga negara. Selain itu, komponen set kemahiran diterapkan dalam kurikulum secara teori dan amali. Kepelbagaian klasifikasi persijilan atau pertaulihan dengan berasaskan keperluan industri. MARA juga menumpukan industri Based Education and Training. Pendidikan dan latihan berasaskan industri sentiasa diperkasakan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran TVET MARA sentiasa relevan dan diiktiraf industri. Pendigitalan TVET MARA pula komponen utama dalam pelan transformasi TVET MARA. Bagi menyokong transformasi digitalisasi ini, inisiatif diteruskan dengan peningkatan infrastruktur, iaitu melalui menaik taraf rangkai internet dan membekalkan internet berkelajuan tinggi. Sebahagian besar usahawan Bumiputera menghadapi isu penurunan produktiviti dan jualan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan COVID-19. Selain menyalurkan bantuan menerusi skim pembiayaan mudah jaya, pelanjangan ekonomi negara, skim kemudahan pembiayaan pengukuran perniagaan MARA dan diskaun serta pengecualian sewa bagi membantu usahawan Bumiputera, MARA menyediakan program keusahawanan secara dalam talian, iaitu MARA Webinar, FB Live BizTalk dan FB Live Biz Network. MARA Webinar ialah kursus membabitkan 300 usahawan dan berlangsung dalam tempoh 1 hingga 3 hari bagi setiap sesi. FB Live BizTalk pula ialah sesi perkongsian antara peserta industri dan usahawan, terutama usahawan luar bandar, untuk membina pengalaman dan pengetahuan bersesuaian cabaran semasa pandemik COVID-19. Manakala program FB Live Biz Network dilaksanakan untuk membantu usahawan luar bandar mengadakan promosi dan membina jaringan perniagaan.
Pandemik COVID-19 juga mengakibatkan ada antara pengusahawan terpaksa keluar daripada premis perniagaan kerana tidak mampu membayar sewa, malah ada terpaksa menghentikan operasi perniagaan. Melalui ekosistem keusahawanan lengkap, MARA menawarkan lot premis perniagaan dengan kadar sewa lebih murah khusus bagi membantu usahawan Bumiputera melalui semula perniagaan terjejas. MARA turut membantu usahawan kelompok kontraktor Bumiputera melalui tawaran kerja dan penyelenggaraan premis perniagaan MARA di seluruh negara melalui peruntukan pakej rangsangan ekonomi 2020 dengan implikasi kewangan sebanyak RM50 juta.